Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurji binti Muhammad Jaafar daripada Politeknik Port Dickson. Hari ini saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Kesan Pelaksanaan Inovasi Lucky Case Checkers ataupun LCC bagi peningkatan pencapaian pelajar bagi kursus DPB 30073 Business Law. Pengenalan. Lucky Case Checkers merupakan bahan inovasi yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk kursus DPB 30073 Business Law. Pelaksanaan Lucky Case Checkers ataupun LCC bertujuan untuk membantu menggalakkan pelajar menghafal kes-kes di dalam kursus Business Law melalui permainan interaktif. Seterusnya, penyataan masalah kajian. Berdasarkan analisis Course Outcome Review Report ataupun CORE sesi 2 2021-2022 menunjukkan pencapaian 50% dalam CLO 3A. Kelemahan pelajar ini dapat dikesan kerana tidak mampu untuk menjawab soalan yang melibatkan kes-kes yang lepas. Pensyarah memerlukan satu kaedah pendekatan untuk menarik minat pelajar-pelajar ini untuk menghafal kes, seterusnya dapat membantu mereka menjawab soalan dalam penilaian peperiksaan akhir kelak. Berikut merupakan objektif kajian. Yang pertama, untuk mengenal pasti tahap penerimaan pelajar terhadap penggunaan LCC dalam proses pengajaran dan pembelajaran kursus Business Law. Yang kedua, mengenal pasti perbezaan dari segi min pencapaian dalam ujian pra dan ujian pasca. Dan yang ketiga, untuk mengenal pasti kesan penggunaan LCC dalam meningkatkan pencapaian pelajar dalam kursus Business Law. Seterusnya, persoalan kajian dibina berdasarkan objektif kajian sebentar tadi, iaitu yang pertama, bagaimanakah tahap penerimaan pelajar terhadap penggunaan LCC dalam proses pengajaran dan pembelajaran kursus Business Law. Yang kedua, adakah terdapat perbezaan dari segi min pencapaian dalam ujian pra dan ujian pasca? Persoalan kajian yang ketiga dan yang terakhir adalah sejauh manakah kesan penggunaan LCC dalam meningkatkan pencapaian pelajar dalam penilaian kursus Business Law. Seterusnya, kajian literature ataupun dapatan kajian yang lalu. Penyelidik Irmaya Budiarti tahun 2022 telah menjalankan kajian yang bertajuk penggunaan media permainan ular tangga melalui konseling kelompok untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di MTSN 2 Aceh Besar. Beliau telah menemui terdapat peningkatan motivasi untuk belajar setelah menggunakan media permainan ular tangga di dalam kelas. Penyelidik Anis Nuriati Suprapto pada tahun 2013 yang telah menjalankan kajian bertajuk Permainan Monopoli sebagai media untuk meningkatkan minat belajar tata boga di SMA telah menemui pendidik harus mengembangkan kaedah pembelajaran yang lebih menarik untuk menggalakkan pelibatan pelajar semasa proses pembelajaran dilaksanakan. Ini bagi tujuan untuk menggalakkan pelajar ataupun memotivasikan pelajar untuk mempelajari mata pelajaran ataupun kursus yang sukar. Dapatan kajian yang seterusnya adalah daripada penyelidik Kartika Ekadinda tahun 2022 yang telah membuat kajian bertajuk pengembangan media ular tangga dalam pembelajaran tematik tema 1, subtema 1 menggunakan budaya lokal Lumanjang di kelas
4SD. Hasil dapatan telah menemui penggunaan media ular tangga di dalam pendidikan mendapat respon yang sangat baik daripada responden. Kajian Mike Grant dan Bayerlin L 2013 dalam kajiannya yang bertajuk Engaging Online Student Through the Gamification of Learning Materials, the Present and the Future telah menemui gamifikasi menggalakkan pembelajaran dan menyelesaikan masalah serta dapat membina kemahiran dalam kalangan pelajar. Ini menunjukkan permainan secara interaktif dalam proses pembelajaran dan pengajaran amatlah perlu untuk menggalakkan dan memotivasikan pelajar. Latar belakang LCC. LCC adalah salah satu alat bantuan mengajar yang berfungsi sebagai permainan yang memberi ganjaran dan denda kepada pelajar semasa dalam proses penghafalan kes. Ia juga berfungsi untuk membantu pelajar menghafal kes-kes yang ada dalam silibus dengan mudah dan secara interaktif. Beberapa peralatan dalam inovasi LCC adalah seperti kanvas checkers, kad denda, buku kes, dadu dan buah. Kaedah persempelan kajian ini menggunakan persempelan rawat mudah dan populasi kajian ini adalah 81 orang pelajar semester 3 Diploma Pemasaran Politeknik Port Dickson sesi 1 2022-2023 yang mengambil kursus Business Law. Berdasarkan jadual persempalan Krejci dan Morgan 1970 dan jadual Cohen 2021, saiz sampel yang sesuai adalah sebanyak 67 orang pelajar. Walau bagaimanapun, kami telah mendapat 78 orang responden yang telah memberi maklum balas terhadap soal selidik yang diedarkan. Kaedah analisa adalah analisa statistik deskriptif. Berikut adalah instrumen soal selidik. Instrumen yang digunakan dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian A untuk menguji tahap penerimaan pelajar terhadap penggunaan LCC dalam proses pengajaran dan pembelajaran kursus Business Law. Bahagian ini mengandungi 8 item. Bahagian B pula menguji kesan pelaksanaan LCC terhadap pelajar yang mengambil kursus Business Law. Bahagian ini mengandungi 5 item. Bagi ujian kebolehpercayaan, kami telah mengedarkan 20 borang soal selidik kepada pelajar Diploma Akuntansi yang mengambil kursus Business Law. Analisa yang pertama adalah untuk mengukur tahap penerimaan pelajar terhadap penggunaan LCC dalam proses pengajaran dan pembelajaran kursus Business Law, iaitu untuk menjawab persoalan yang pertama, bagaimanakah tahap penerimaan pelajar terhadap penggunaan LCC dalam proses pengajaran dan pembelajaran kursus Business Law. Hasil analisa menunjukkan 3 daripada 8 item yang dianalisis mempunyai min yang tertinggi, iaitu item A2, penggunaan LCC telah menjadikan aktiviti pembelajaran lebih mudah. Item A3, saya gemar menggunakan LCC untuk menggalakkan saya menghafal kes. Item A4, saya semakin suka mempelajari Business Law dengan menggunakan LCC. Hasil analisa tahap penerimaan pelajar adalah tinggi dengan min purata 4.75, maka pelajar ini boleh menerima dengan baik penggunaan LCC dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Dapatan kedua adalah untuk menguji min ujian perbezaan antara pencapaian pra dan pasca pelajar. Dan bagi menjawab persoalan kajian yang kedua, iaitu adakah terdapat perbezaan dari segi min pencapaian dalam ujian pra dan ujian pasca. Ujian pra dan ujian pasca adalah ujian latihan menjawab kes di topik 5 dengan markah per 100 untuk setiap ujian. Hasil ujian mendapati wujud perbezaan yang signifikan. Skor min bagi ujian pra adalah 16.28 dan skor min bagi ujian pasca adalah sebanyak 70.13. Nilai perbezaan 53.85 menunjukkan
perbezaan yang ketara antara min, ujian pra dan ujian pasca ini. Ini membuktikan pelajar lebih mudah memahami dan menghafal kes-kes setelah menggunakan LCC dalam proses pembelajaran mereka. Berdasarkan jadual di bawah, semasa sesi 2 2021-2022, jumlah skor CLO2C adalah 80.8% dan berlaku peningkatan pada sesi 1 2022-2023 kepada 88%. Dan untuk CLO3A pada sesi 2 2021-2022 sebanyak 50% dan pada sesi 1 2022-2023 adalah sebanyak 92%. Berdasarkan impak peningkatan kor ini, dapatlah dirumuskan bahawa secara keseluruhannya pencapaian pelajar telah meningkat setelah proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan permainan interaktif LCC dilaksanakan. Dapatan ini jelas menunjukkan bahawa pengajaran dan pembelajaran menggunakan permainan interaktif LCC memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian pelajar. Di samping itu, pelajar telah menunjukkan penerimaan yang positif terhadap permainan interaktif LCC ini. Hasil kajian yang telah dijalankan dapat disimpulkan bahawa tahap penerimaan pelajar terhadap penggunaan LCC adalah positif dengan min keseluruhan sebanyak 4.75. Pengkaji juga telah menemui perbezaan min antara ujian pra dan ujian pasca yang telah dilaksanakan ke atas pelajar dengan perbezaan 53.85. Dan yang terakhir, hasil dapatan mendapati peningkatan pencapaian pelajar selepas pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan LCC. Ini dapat dilihat di dalam CLO2C dan CLO3A. Yang terakhir sekali, permainan interaktif LCC ini boleh dikembangkan kepada kursus-kursus lain dan pensyarah hanya perlu menukar kad denda mengikut kesesuaian kursus masing-masing. Penggunaan LCC sebagai bahan bantuan mengajar adalah antara penyumbang kepada peningkatan pencapaian pembelajaran kerana alat ini dapat menimbulkan rangsangan minat untuk menghafal kes di dalam kursus Business Law.